Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada hadirin dan hadirat 7 International Conference on Education, Business, Islamic and Technology 2023. Saya Dr. Sharifah Darmia binti Sharif Adam akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Cabaran Pendidikan di Sabah sebelum tahun 1963. Untuk pengenalan, perbincangan kertas kerja ini akan difokuskan terhadap perkembangan pendidikan dan cabaran yang dihadapi dalam bidang pendidikan di Sabah sebelum tahun 1963. Kaedah penyelidikan yang digunakan adalah pendekatan analisis kualitatif, kajian arkif dan kajian perpustakaan. Dan hasil kajian adalah satu analisis yang dapat mengenal pasti cabaran yang dihadapi dan membolehkan perancangan strategi yang dapat mengukuhkan lagi aspek pendidikan dalam kalangan masyarakat Sabah. Untuk latar belakang awal pendidikan di Sabah, sebelum kedatangan Inggeris, tidak banyak yang diketahui tentang sistem pendidikan di Sabah. Pendidikan awal di Sabah telah pun wujud sebenarnya sejak zaman pentadbiran Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu. Di bawah pemerintahan Kesultanan Brunei, masyarakat Bumiputera Islam di Sabah mempunyai pendidikan yang berasaskan pengajian Al-Quran. Corak pendidikan adalah dalam bentuk tidak formal yang difokuskan terhadap pembacaan kitab-kitab agama di surau, masjid dan pondok-pondok saja. Manakala kanak-kanak diajar tulisan Jawi, berternak, bersawah, nelayan, bertukang dan menganyam. Sementara itu bagi etnik Bumiputera Sabah yang lain, pendidikan yang diberikan adalah melalui tunjuk ajar daripada ibu bapa mereka, upacara ataupun perayaan-perayaan tertentu seperti upacara kematian, upacara perkahwinan dan pesta menuai. Kanak-kanak yang tinggal di kawasan pegunungan atau pedalaman ini akan diajar mendaki bukit, menyumpit, berburu binatang, memanjat dan sebagainya. Sementara itu, adat resam dan kebudayaan etnik pula dipelajari menerusi sosialisasi. Kita lihat pendidikan di bawah pentadbiran Syarikat Berpiagam Borneo Utara British. Sistem pendidikan yang formal di Sabah bermula di bawah pentadbiran Syarikat Berpiagam Borneo Utara British. Ketika itu, dasar pentadbiran Syarikat Berpiagam Borneo Utara British adalah untuk mengeksploitasikan sumber ekonomi Sabah dan tidak campur tangan dalam hal ehwal masyarakat Bumiputera di Sabah menyebabkan aspek pendidikan dikembangkan secara persendirian oleh badan-badan mubalik Kristian, tetapi dengan bantuan dana peruntukan daripada Syarikat Berpiagam Borneo Utara British. Mubalik-mubalik Kristian ini telah mengambil inisiatif mengadakan pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah yang menggunakan nama seperti Methodist, Katolik ataupun Anglican di negeri Sabah. Perkembangan pendidikan di Sabah dapat kita lihat melalui penubuhan sekolah-sekolah. Pada tahun 1883, sebuah sekolah rendah aliran Inggeris telah ditubuhkan di Sandakan oleh Persatuan Mubalik Katolik. Ini diikuti pada tahun 1887 apabila sebuah lagi sekolah Inggeris ditubuhkan di Inobong yang terletak kira-kira 16 km daripada Jesselton yang juga turut dikelolakan oleh Persatuan Mubalik Katolik. Seterusnya pada tahun 1891, terdapat dua lagi sekolah mubalik yang dibuka di Sandakan dikelolakan oleh Persatuan Mubalik Protestan dan sebuah sekolah konven yang hanya ditubuhkan khas untuk kanak-kanak perempuan. Pada awal abad ke-20, Sabah telah mempunyai 7 buah sekolah rendah mubalik. Jumlah sekolah yang dikelolakan oleh mubalik Kristian ini terus meningkat apabila pada tahun 1911 terdapat sebanyak 13 buah sekolah aliran Inggeris telah ditubuhkan. Semasa tempoh pentadbiran Syarikat Berpiagam Borneo Utara British, sekolah secara persendirian turut didirikan oleh orang Cina untuk anak-anak mereka. Dan pada tahun 1911, terdapat 8 buah sekolah rendah persendirian aliran Cina ditubuhkan. Terdapat juga sekolah Melayu pertama ditubuhkan di Jesselton pada tahun 1915 untuk melatih anak-anak ketua negeri selama 3 tahun dan menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu. Kemudian pada tahun 1919, sebuah jabatan pelajaran dan nazir-nazir sekolah telah dilantik untuk Pantai Timur dan Pantai Barat Sabah. Antara tahun 1921 hingga 1922, beberapa sekolah rendah sekolah Melayu dibuka di Kota Belud, Papar, Menumbuk dan juga Keningau. Guru-guru yang berkhidmat di sekolah-sekolah tersebut diambil daripada negeri-negeri Melayu di Tanah Melayu.
Kemudian pada tahun 1926, jumlah sekolah di Sabah semakin meningkat. Terdapat sebanyak 89 buah sekolah dengan jumlah murid sebanyak 3,142 orang. Di mana mereka ini terdiri daripada sekolah Melayu, sekolah Inggeris, sekolah Cina dan sesetengahnya daripada sekolah yang turut mengajarkan bahasa Kadazan dan Dusun. Pada 1936, 6 buah sekolah menengah rendah telah ditubuhkan dan dikelolakan oleh Persatuan Mubalik. Tahun 1939, terdapat 28 daripada 142 buah sekolah kerajaan yang dikendalikan oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara dengan jumlah pelajar seramai 1,663 orang, 7 buah sekolah Mubalik dan 4 buah sekolah Cina turut ditubuhkan. Kemudian menjelang tahun 1940, terdapat seramai 10,993 orang murid yang mendaftar di Sekolah Melayu, Sekolah Mubalik dan Sekolah Cina di Sabah. Kita beralih kepada pendidikan di bawah pentadbiran tentera Jepun. Di antara tahun 1941 hingga 1945, Sabah berada di bawah pentadbiran tentera Jepun dan terdapat perubahan yang berlaku dalam aspek pendidikan. Semua sekolah ketika itu yang didirikan sebelum Perang Dunia Kedua ini meletus telah disusun semula di bawah satu sistem yang dikenali sebagai sistem Komingako. Walau bagaimanapun, sistem Komingako ini yang diperkenalkan oleh pihak pentadbiran tentera Jepun sebenarnya hanyalah untuk tujuan propaganda supaya mereka mendapat sokongan daripada rakyat bumi putera Sabah. Jadi antara perubahan ketara yang berlaku ketika di bawah pentadbiran kerajaan Jepun ini, tentera Jepun ini adalah penggunaan bahasa pengantar Jepun di sekolah. Seterusnya kita lihat pendidikan di bawah pentadbiran kolonial British. Ketika itu, di bawah pentadbiran kolonial British, Major Perry telah dilantik sebagai pengarah pelajaran yang bertanggungjawab menyediakan rancangan perkembangan pendidikan bagi tempoh antara tahun 1947 hingga 1954. Berdasarkan rancangan tersebut, polisi pendidikan digubal dengan tujuan membekalkan pendidikan dasar kepada semua anak-anak di Sabah dan penekanan diberikan terhadap mata pelajaran bahasa Inggeris, pendidikan kesihatan dan pertanian. Namun begitu, tumpuan diberikan terhadap pendidikan di sekolah rendah sahaja. Ini menyebabkan hanya segelincir daripada anak-anak bumi putera di Sabah ini yang mendapat pendidikan di peringkat sekolah menengah melalui sekolah-sekolah yang ditubuhkan oleh mubalik-mubalik Kristian. Itu pun mereka terdiri daripada kalangan anak-anak golongan yang berada ataupun yang berkedudukan baik. Dasar pelajaran dalam tempoh itu juga dilihat difokuskan terhadap pelajaran pertanian, di mana setiap sekolah mempunyai sebuah kebun yang ditanam dengan pelbagai jenis sayur-sayuran. Murid-murid juga diajar cara-cara untuk menganyam, membuat senduk, sabun dan sebagainya. Pada akhir tahun 1953, terdapat 233 buah sekolah dengan jumlah murid seramai 24,105 orang. 5 buah daripada sekolah tersebut diletakkan di bawah kelolaan pihak berkuasa tempatan Kota Belud. Manakala jumlah guru-guru pula adalah seramai 1,525 orang. Tetapi hanya sedikit saja yang merupakan guru-guru terlatih. Pada tahun 1957, ditubuhkan sekolah menengah pertama kerajaan DJ Selton. Pada tahun 1959, sebanyak 9 buah sekolah menengah Inggeris, 3 buah sekolah Cina dan 342 sekolah rendah didirikan di Sabah dengan jumlah murid seramai 41,726 orang dalam sekolah rendah serta 3,397 murid di sekolah menengah. Pada tahun 1962, kerajaan kolonial British di Sabah telah membina sebanyak 7 buah sekolah menengah lagi di daerah seperti Keningau, Ranau, Kudat, Papa, Semporna dan Sipitang. Sementara itu, sebagai langkah untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga pengajar terlatih di sekolah Inggeris, sekolah rendah dan sekolah menengah khususnya di Selton, ditubuhkan Maktab Gaya yang telah dirasmikan oleh Sir William pada 4 Julai 1963. Seterusnya kita fokus kepada cabaran pendidikan di Sabah sebelum tahun 1963. Walaupun pendidikan formal bermula di bawah pentadbiran Syarikat Berpiagam Borneo Utara British di Sabah, tetapi pihak syarikat ini kurang berminat terhadap hal kemajuan pendidikan masyarakat Sabah. Yang seterusnya adalah perkembangan pendidikan
adalah terbatas disebabkan oleh lokasi penempatan masyarakat Bumiputera Sabah yang kebanyakannya terletak di kawasan luar bandar ataupun jauh di pedalaman. Faktor jarak penempatan yang jauh terpisah juga menjadi punca ataupun menjadi cabaran pendidikan di Sabah, di mana jarak yang jauh terpisah antara satu sama lain dan perhubungan yang terhad kerana ketiadaan jalan raya menjadi punca mengapa syarikat berpiagam Borneo Utara British tidak banyak membina sekolah. Selain itu, sekolah-sekolah juga kebiasaannya didirikan di kawasan pesisiran ataupun kawasan bandar yang mudah perhubungannya. Contohnya seperti di daerah-daerah Sandakan, Jesselton, Labuan, Papar, Putatan dan Kudat. Ini menyebabkan anak-anak Bumiputera yang tinggal di kawasan kampung ataupun di kawasan-kawasan pedalaman ini tidak dapat datang ataupun tidak dapat hadir ke sekolah. Seterusnya, ketika di bawah pentadbiran kerajaan kolonial British, didapati mereka lebih fokus terhadap pendidikan di peringkat sekolah rendah dan keengganan mereka mempercepatkan perkembangan pelajaran di peringkat sekolah menengah dengan alasan kekurangan guru serta tidak mahu merosakkan cara hidup masyarakat Bumiputera yang tinggal di kampung. Cabaran yang terakhir adalah apabila terdapatnya masalah kekurangan guru-guru terlatih untuk mengajar di sekolah-sekolah di Sabah. Sebagai kesimpulannya, secara keseluruhannya, aspek pendidikan di Sabah sebelum tahun 1963 memperlihatkan situasi di mana masyarakatnya tidak mendapat pendidikan yang sewajarnya disebabkan oleh sikap dan pendirian pihak pentadbiran Inggeris yang tidak begitu peduli terhadap pembangunan pendidikan masyarakat Bumiputera di Sabah. Masyarakat Sabah ketinggalan dalam aspek pendidikan jika dibandingkan dengan masyarakat di negeri-negeri lain dalam tempoh tersebut. Keadaan ini menjadi satu cabaran besar terhadap pembangunan pendidikan selepas tahun 1963. Dengan itu berakhirlah pembentangan saya. Sekian dan terima kasih.